Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sesi resensi buku pada kali ini, saya akan membicarakan buku Askar Melayu 50 tahun, hasil karya Tan Sri Datuk Abdul Samad Idris. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Budiman Sdn Bhd Kuala Lumpur, dicetak oleh Utusan Print Corp dan diedar oleh Utusan Publications. Buku ini setebal 642 muka surat, dan bagi saya suatu buku yang paling tebal pernah saya baca, both in English and in Malay. Buku ini bermula dengan kata-kata haluan daripada pada masa itu yang amat berhormat Dr. Mahathir Mohamad, masa itu Perdana Menteri kita, lepas itu dengan kata-kata haluan oleh Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Ghazali bin Muhammad Sheikh, Panglima Angkatan Tentera masa itu. Sebagai penulis, Tan Sri Datuk Abdul Samad Idris memang terkenal. Dia memulakan kariernya di Utusan Malaysia, Utusan Melayu pada masa itu sebagai wartawan, dan lepas itu mengembangkan kariernya sebagai ahli politik dan pernah menjawat jawatan timbalan Menteri Besar Negeri Sembilan semasa Dr. Muhammad Said menjadi MB. Selepas itu beliau menjadi ahli parlimen di Kuala Pilah dan menyambung kariernya dalam politik sampailah dia ke puncak karier sebagai menteri seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, buku ini mengisahkan Askar Melayu, satu komponen penting dalam masyarakat Melayu khasnya dan umumnya kepada negara kita. Askar Melayu ini ditubuhkan atas cadangan Raja-Raja Melayu sebenarnya. Bila mereka memandangkan bahawa pada masa itu, tahun 20-an, 30-an, negara kita dipertahankan oleh askar-askar India yang dibawa oleh orang-orang British. Jadi mereka memikirkan sepatutnya negara kita, Tanah Melayu masa itu, dipertahankan oleh anak-anak Melayu kita sendiri. Maka dengan cadangan itu, askar kerajaan British bersetuju dan melantik atau menamakan 25 calon pegawai-pegawai Askar Melayu sebagai the first group atau the first intake. Dan 25 orang ini diberi latihan 6 bulan, dan kerajaan British masa itu amat kata orang impress dengan prestasi 25 orang ini. Mereka dikatakan lebih baik daripada askar-askar British sendiri dalam banyak kes. Jadi lepas itu dia orang pada tahun berikutnya mereka mengambil pengambilan kedua. Kali ini ramailah, lebih kurang 100 orang. Tetapi pemuda-pemuda hanya daripada 4 negeri-negeri bersekutu saja. Federal Malay State, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak. Yang lain itu tak masuk lagi, ya. Jadi saya ingin menyebut juga yang buku ini spesialnya ada 2. Satu, seperti yang saya sebut tadi, mengisahkan tentang Askar Melayu, dan keduanya buku ini juga menyebut sedikit sebanyak ayahanda saya yang Major Maulud bin Haji Abdul Samad. Saya itu anggota dalam pengambilan kedua dan dengan nombor tenteranya 136. Ada dalam ni, ya, ceritanya. Baik. Buku ini mengisahkan cara latihan, lepas itu pengalaman mereka mempertahankan negara kita, Tanah Melayu masa itu, semasa Perang Dunia Kedua. Ya. Jepun seperti kita tahu telah menjatuhkan bom mereka yang pertama pada 8 Disember 1941, dan dengan senang dalam tempoh 2 bulan Tanah Melayu dan Singapura telah jatuh ke tangan Jepun. Kita sebut senang saja, tetapi dalam ini disebutkan macam mana perjuangan mereka dengan
uh, gigih dan ramai yang terkorban, ya, termasuk kisah Lieutenant Adnan yang mempertahankan negara di Bukit Chandu, Singapura. Ya, Lieutenant Adnan mempertahankan sehingga kan Jepun sendiri mengatakan bahawa selain daripada penentangan di Kota Baru, itu adalah penentangan askar-askar Melayu di Melaya ini yang sama getirnya. Ya. Lepas itu, ramai telah ditahan oleh Jepun, termasuk ayah saya sendiri, dan mereka itu ditahan di Farrer Park, bukan di Changi. Ya. Di Changi itu askar-askar lain, askar British, Australia, New Zealand, askar-askar tentera bersekutu, semua ditahan di Changi. Selepas pemerintahan Jepun berakhir pada tahun 1945, selepas 3 tahun setengah, kita menghadapi pula penentangan daripada pengganas komunis, dan kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat 12 tahun daripada tahun 1948 hingga tahun 60. Semua ada diceritakan di sini, iaitu melalui pengalaman setiap orang, soldadu kita, perwira-perwira kita itu, yang sempat dirakam ditemuduga oleh penulis kita. Penulis kita ini, saya ingin menyebut bahawa telah menghasilkan satu penulisan genre sejarah yang lengkap. Bukan sahaja ceritanya lengkap dengan tempat, tetapi juga dengan masa dan orang-orang yang terlibat dalam sesuatu kisah itu. Ya, kita boleh ambil mana-mana muka surat atau mana-mana pegawai di sini, dan ianya amat menarik sekali. Ya, tetapi misalnya yang dialami oleh ayah saya sendiri yang bertahan di Kranji akhirnya, Singapura, di mana macam mana mereka telah menghadapi serangan-serangan bom dari Jepun, ya, pada satu malam, dan macam mana pegawai-pegawai lain juga, ya, mengalami nasib berjuang. Kalau dengan Jepun, mereka berlawan selama 3 tahun setengah saja, tetapi dengan pengganas komunis selama 12 tahun. Ayah saya berkata bahawa darurat 12 tahun itu lebih sukar sebenarnya, kerana dia panjang dan getir. Banyak peristiwa-peristiwa yang disebutkan di sini. Tan Sri Abdul Samad Idris juga menyusun buku ini dengan sekuens yang amat baik. Dan ini memudahkan pembaca untuk mengikuti kisahnya. Dia juga membuat cross-reference yang baik dan juga mengiringi dengan foto-foto. Ya, walaupun foto-foto lama, black white, tapi ianya membantu. Buku ini diakhiri dengan macam mana pemerintahan askar Melayu kita diambil alih oleh anak-anak watan kita sendiri, bermula daripada General Tengku Osman, sampailah disebut di sini general-general lain seperti Hamid Bildin, Tan Sri Ibrahim, Tan Sri Ghazali dan lain-lain. Bagi saya, semua rakyat Malaysia perlu mempunyai buku ini. Tapi saya dikatakan bahawa buku ini sudah habis dijual dan tidak ada dalam percetakan. Jadi saya menyeru kepada pihak tertentu untuk mengulang cetak buku ini. Ya, mungkin untuk menandakan 100 tahun askar Melayu nanti. Dan kalau eloknya dibagi kepada 2 jilid supaya senang kita baca, jilid 1, jilid 2, tanpa mengubah satu patah kataan pun, kerana buku ini bagi saya sudah komplit. Sekian, terima kasih.